Itu berada luar sikit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bi khair. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratikal mustaqim. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd. Qala Nabiyyuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi haditsi syarif, ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim. Hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya ajaban li amril mu'min, aku kagum, aku terkejut, aku hairan melihat urusan umat-umat mukmin. Bahawasanya kata Nabi, seluruh urusannya dalam kehidupan mereka semuanya dalam keadaan kebaikan. Sekiranya ditimpakan ke atas mereka suatu kesenangan, maka mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan kebaikan bagi diri mereka. Dan sekiranya ditimpakan kepada mereka kemudaratan, mereka akan bersabar, dan itu adalah merupakan satu kebaikan di dalam diri mereka. Rawahu Muslim, riwayat yang dibawa Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan teruskan perbincangan kita di dalam kitab Al-Iman wal Hayah, iman dan kehidupan, yang dikarang oleh Al-Fadil Ustaz Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah taala, yang membicarakan mengenai erti kehidupan yang tidak ada langsung dijauhkan dengan keimanan, walaupun dalam keadaan sesaat ataupun dalam suatu sudut sahaja di dalam kehidupan. Dan insyaAllah kita akan teruskan dalam tajuk yang kecil mengenai perbahasan bagaimana umat mukmin ini dapat duduk dalam keadaan sabat ataupun tetap pendirian, walaupun apa jua rintangan yang Allah Subhanahu wa taala telah bekalkan, sama ada kesenangan maupun dari segi aspek kesusahan ataupun kemudaratan. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini mereka tahan dan bersabar terhadap apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah apabila Allah taala menimpakan suatu kesenangan, dan itu adalah merupakan suatu kesyukuran bagi diri mereka. Dan ini adalah merupakan sikap dan juga sifat orang mukmin, seperti mana yang dititipkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita lihat bahawasanya perkara tersebut bukanlah suatu perkara yang mana menjadi suatu perkara semua orang boleh dapat. Tetapi di sana pasti ada suatu bekalan, suatu pegangan ataupun suatu ketahanan yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan khususnya kepada orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wahai orang yang beriman, sekiranya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Ada sedaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk untuk kamu membezakan di antara perkara hak dan juga batil. Dan juga kamu akan diampunkan dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan kecil, dan diampunkan segala dosa-dosa besar kamu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan ataupun memiliki kehebatan ataupun memiliki suatu pahala yang sangat besar. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Ta'ala tegaskan bahawa di antara sifat ataupun sikap mereka-mereka yang mendapat petunjuk kepada Allah Ta'ala, mereka-mereka yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan kesalahan-kesalahan kecil mereka. Apa yang Allah Ta'ala kata ketahanan mereka ialah in tattaqu, sekiranya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata yang lain, mafhum mukhalafah, maksud di sebaliknya itu, sekiranya kamu tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala, tiga perkara yang Allah Ta'ala janjikan di dalam surah Al-Anfal tersebut tidak akan kamu perolehi. Yang pertama, kata Allah Ta'ala, kamu akan mendapat petunjuk dalam kamu menilai perkara hak dan juga batil. Yang kedua, kata Allah Ta'ala, kamu akan dihapuskan segala kesalahan yang kamu telah lakukan, yang dinamakan sebagai kesalahan-kesalahan kecil. Dan yang ketiga, kamu akan diampunkan dosa kamu. Maka ketiga-tiga perkara ini ianya tidak akan diperolehi sekiranya kamu tidak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persoalan yang kita nak timbulkan pada hari ini, apakah petua ataupun apakah ketahanan yang dapat menjadikan seseorang mukmin tersebut tetap pendirian ataupun mereka-mereka ini teguh ketika mana berdepan dengan ujian dan juga musibah daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawapannya ialah suatu perkara yang sangat umum, tetapi perkara tersebut bukan semua orang boleh perolehi, iaitu jawapannya adalah kerana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keimanan yang mereka ada ini, ada beberapa perkara yang menyebabkan mereka ini teguh dan juga tetap pendirian ketika mana berdepan musibah maupun kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Antara perkara yang pertama iaitu mereka menyedari bahawasanya usia ataupun umur dunia pada hari ini, jika dibandingkan dengan masa kekalnya kita di akhirat kelak, maka masa kekal kita di akhirat kelak itu lebih lama ataupun lebih kekal berbanding kita duduk di atas muka bumi ini. Maka sebab itu mereka tidak meletakkan bahawasanya pengharapan ataupun penghargaan daripada dunia ataupun daripada alam ini semata-mata untuk dikejar dan menyebabkan dia melupakan akhirat kepada Allah Ta'ala. Dalam arti kata yang lain, sekiranya manusia hari ini tidak dipandang oleh kemewahan, bermaksud hari ini kalau kita tak mewah, orang tak nak pandang. Ataupun manusia pada hari ini disebabkan dia ini adalah orang yang tak masyhur, maka dia tidak akan meletakkan, ataupun bila dia tak masyhur, maka dia tidak akan buat kerja ataupun dia berasa jauh dengan dunia dan sebagainya. Maka unsur-unsur keduniaan ini dia tidak boleh mempengaruhi orang beriman. Yang mana dalam arti kata yang lain, mulia tak mulia, masyhur tak masyhur ini, maka dinilai dengan erti ketakwaan, yang mana Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di kalangan kamu adalah mereka yang paling bertakwa. Maka di sini nilai ketakwaan ianya tidak boleh dirujuk kepada nilai keduniaan, akan tetapi ianya dirujuk kepada unsur ubudiyah ataupun muraqabatillah, iaitu kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun jauh ataupun dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini dua perkara ini ianya boleh dimiliki oleh golongan yang susah dan juga golongan yang senang. Ianya juga dimiliki oleh mereka yang kaya ataupun yang miskin. Ianya dimiliki oleh mereka yang ada nama dan juga orang yang tak ada nama. Maka pada hari ini orang mukmin memilih bahawasanya nilaian keimanan itu adalah merupakan nilaian yang akan menyebabkan mereka boleh duduk di atas muka bumi ini tanpa ada perasaan ragu-ragu, bahkan tidak ada perasaan goyah apabila berdepan dengan musibah Allah Subhanahu wa taala. Maka bila berdepan dengan ujian yang diletakkan di atas muka bumi ini, maka mereka tidak akan berasa apa-apa, melainkan meletakkan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-77. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa.
Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, kesenangan dunia itu hanyalah sedikit, yakni sebentar sahaja. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan kesenangan akhirat itu adalah kesenangan yang akan kekal, yang lama kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Taala. Maka dengan keimanan ayat ini menyebabkan orang mukmin apabila berdepan dengan ujian dan musibah, yang mana kebiasaannya musibah ataupun ujian ini Allah Ta'ala bekalkan melalui perantaraan manusia ataupun makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia pada hari ini. Maka bila berdepan dengan perkara tersebut pada hari ini, mereka tidak ada berasa kecil hati, tidak ada berasa goyah, tidak ada berasa nak merajuk. Kerana benda itu dia faham bahawasanya ini adalah merupakan sementara saja. Contoh pada hari ini kita buat kebaikan di dalam bulan Ramadan. Dan kita support ataupun dekat papan tanda di surau dan juga masjid pada hari ini. Dia buka infak untuk murid. Satu murid contoh 300. Maka dia akan tulis nama penyumbang. Bila kita bagi sumbangan contohnya kepada surau ataupun masjid, kita pun bagi sumbangan contoh 300, kita kata saya nak sumbang dan minta surau letak pada sekian-sekian tarikh contohnya. Maka surau pun kata okey, kita terima dan kita ucap terima kasih. Tiba-tiba surau terlupa pula nak tulis nama kita, Muhammad Farhan, pada sekian-sekian, malam sekian-sekian. Kita datang pula pada malam Maulid tersebut, tengok nama tak ada. Kalau orang mukmin, maka dia tidak akan merasakan apa-apa, sebab dia dah selesaikan untuk mengeluarkan sebahagian daripada hartanya untuk diguna pakai pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau mereka yang mengharapkan penghargaan daripada dunia, daripada makhluk, bila nama tak tertera, mengamuk. Berasa tak sah kalau makan murah tu. Berasa tak sah bermaksud, apa ni? Saya bagi duit buat murah, kenapa tak tulis nama saya? Saya rasa tak sah ni. Kena buat hari lain, tapi pakai duit surau. Tak boleh pakai duit saya. Sebab nama saya tak ada ni. Mana boleh? Orang lain ada. Tak ada lah. Apa ni pengurusan? Mula dari segi teknikal ini, dari segi teknikal kita boleh pertikaikan isu dari pengurusan. Itu kita faham bahawa dari segi pengurusan ianya tidak patut. Tetapi dari segi pertikaikan, kenapa nama saya tak ada, seolah-olah tak sah kita punya sumbangan, itu yang perlu kita pertikaikan. Kerana kita pada hari ini perlu faham, apa yang kita buat sebagai amal kebajikan, ianya tidak mendapat perhatian daripada manusia, melainkan pengharapan kita adalah pengharapan dari perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Allah Taala kata, wahai Muhammad, pesan kepada mereka beramal, buat tindakan, praktis, buat amal. Maka kata Allah Ta'ala, kalau kamu buat amal, tak perlu nak persoalkan benda lain. Fasayarallahu amalakum. Allah Ta'ala akan perhatikan, Allah Ta'ala akan lihat amalan kamu. Bahkan bukan Allah Ta'ala saja yang akan lihat amalan kamu. Kata Allah Ta'ala, Rasul pun akan lihat amalan kamu, mukmin pun akan lihat. Tapi pandangan mereka bukan pandangan zahir, tetapi dengan pandangan keimanan. Maksudnya pada hari ini orang beriman, bila lihat orang beriman ataupun orang lain beramal, dia akan puji bahawasanya moga Allah Ta'ala kekalkan kamu dalam istiqamah, moga Allah Ta'ala berkati kamu dalam kehidupan, moga Allah Ta'ala berikan rezekinya. Itu cara orang beriman. Bukan puji, oh baguslah kamu, minggu depan sedekah lagi, baguslah kamu kaya lah. Itu bukan ciri orang beriman dalam memuji manusia. Tapi ciri orang beriman dalam memuji manusia dengan mengembalikan segala perkara tersebut kepada Allah Ta'ala. Barakallahu li, barakallahu lakum, berkatilah Allah Ta'ala ke atas kamu. Kita sandarkan sikap kita pada hari ini dengan menyatakan rezeki yang kamu bagi ini, moga Allah Ta'ala berkati, sebab ini daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau pada hari ini kita puji dalam keadaan nak orang kata jet, orang Ganu kata ngepong ataupun ngepong tak? Ngepong. Maksudnya pam melambung-lambung tinggi. Oh, baguslah Ustaz, bagi sedekah minggu depan. Ustaz ni, saya rasa dalam kampung kita ni Ustaz antara level yang top 1, top 3 lah. Yang top 1 tu ataupun nombor 1 tu kita bagi orang kaya kampung lah. Ustaz ni walaupun tak kaya, tapi Ustaz bagi sumbangan. Alhamdulillah. Cik. Padahal nak puji. Maka benda itu tidak memberikan nilaian apa-apa di sisi bagi orang beriman.
Kerana tidak ada suatu doa dan juga sandaran yang kita titipkan kepada mereka untuk orang yang mana menyedekah ataupun yang infak tadi, supaya dia kembali kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya akan kembalikan kepada apa dia? Kembali kepada perkara yang dinamakan ujub, perkara-perkara yang dinamakan kagum terhadap diri sendiri. Nanti dia kata, tengok, baru sumbang sedikit, dah bagi pujian macam-macam. Ni kalau sumbang banyak, betul lagi kan? Jadi menyebabkan kita sendiri yang mendidik manusia pada hari ini ke arah perkara-perkara yang dinamakan mazmumah. Sebaliknya, kalau kita didik diri mereka dan diri kita, tanya, moga Allah Ta'ala berkati rezeki kamu, moga Allah Ta'ala berikan limpahan kurnia dan juga nikmat kepada keturunan kamu, moga Allah Ta'ala berikan istiqomah kepada kamu, moga tindakan kamu ini memberikan satu pengajaran dan tauladan kepada orang lain dan sebagainya. Maka sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam bab sedekah ni, boleh tak boleh pada hari ini kita isytiharkan sedekah? Nah, tuan-tuan contohnya ada nak bagi sedekah, nak bagi sumbangan, tuan-tuan panggil press. Dah, panggil akhbar, panggil media, buat sidang media dan sebagainya. Maka dalam perbahasan ini, ulama tasawuf menyebutkan dua perkara. Perkara pertama, sekiranya kamu tidak boleh memelihara dan menjaga hati kamu daripada perasaan riya, ujub, takabur, maka dilarang untuk kamu isytiharkan perkara tersebut. Kerana bimbang-bimbang bila kamu isytihar perkara tersebut, tidak ada yang kamu dapat melainkan perasaan ujub, takbur, riak dan juga bangga diri setelah mana kamu memberikan sesuatu kepada orang lain. Yang kedua, kata ulama tasawuf bahawasanya ataupun ulama akhlak menyatakan boleh dengan syarat kamu jaga hati kamu jaga diri kamu, jaga rohani kamu daripada perkara-perkara yang kita sebutkan sebagai mazmumah, dan kamu kena niat ianya sebagai suatu teladan kepada orang lain untuk fastabiqul khairat. Itu dibenarkan. Dua perkara. Yang pertama, sekiranya kamu tak boleh jaga, jangan buat. Yang kedua, bahawasanya kalau kamu boleh jaga dan kamu berniat supaya orang lain untuk berkejar-kejar ataupun fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, maka ianya dibenarkan di dalam agama. Sebab apa? Sebab Islam nampak bahawasanya setiap amal kebajikan, setiap amal soleh manusia ini, dia akan dituruti dengan dua perkara. Sama ada dengan menambah keimanan ataupun mengurangkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serupa juga hari ini kalau kita solat, tapi solat kita kadang nak riak kepada orang lain. Serupa juga pada hari ini kita puasa, kerana bagi tahu kita bahawasanya kita ni orang yang hebat, boleh tahan puasa, tahan makan dan sebagainya. Tidak. Sebab itu dalam hadis ada disebutkan, apabila didatangkan 3 orang lelaki, yang antaranya seorang qura, seorang yang suka baca Quran, seorang yang suka berjihad, seorang yang suka bersedekah. Bila sampai saja bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala campak dalam neraka. Kenapa? Allah Taala kata, kamu baca Quran, kamu suka baca Quran bukan disebabkan kamu ini sayang kepada Quran, nak junjung Quran, tetapi kamu nak bagi orang bagi tahu ataupun nak minta orang tegur kepada kamu, orang gelarkan kamu ini qura, orang yang suka baca Quran. Maka Allah Ta'ala kata, kamu buat kerana manusia, masuk dalam neraka. Yang kedua, orang yang jenis suka bersedekah. Walaupun nampak di dunia baik, tetapi di dunia kita tak tahu bagaimana niat dan juga hati dia. Maka ketika mana bertemu di akhirat, Allah Ta'ala campak dalam neraka kerana mereka ini, kata Allah Ta'ala, kamu ini jenis orang nak mendapat sanjungan supaya kamu digelar sebagai pemurah. Maka duduk neraka kamu, kata Allah Ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir dalam hadis tersebut, mafhumnya bahawa mereka yang berjuang di jalan Allah Ta'ala pergi jihad. Maka ketika itu mereka ini dicampakkan dalam api neraka. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, yang ini adalah bukan amalan, bukan kerana aku, tetapi kamu nak dapat nisbah, kamu nak orang gelar, kamu ini seorang pejuang dan sebagainya. Campak dalam neraka. Waliyahzubillah. Maka sebab itu pada hari ini perlu kita faham, perkara-perkara yang kita lakukan di atas muka bumi ini, dia akan dituruti dengan dua perkara. Yang pertama iman, dan yang kedua kufur. Sebab itu di dalam bab sedekah, Allah Ta'ala kata, Asyaitanu ya'idukumul faqra. Bahawa syaitan bila kamu sedekah, bila kamu tak sedekah, dia akan menjanjikan, dia akan momokkan dalam diri kamu kefakiran. Kalau kamu sedekah pula, kamu akan dimomokkan pula bahawa kamu ini seorang pemurah. Maka sebab itu nak jaga hati ni tuan payah. Tetapi perlukan kepada tamrinat terhadap latihan-latihan. Mula sedekah,
biar senyap-senyap saja. Kalau dah boleh berasa okey, buat seterusnya, tak ada masalah. Dan sampai tahap kalau orang tu kita ajar, tok-tok guru kita ajar bahawa nak sedekah pada hari Jumaat ni, kepitkan duit, lepas tu buat macam ni. Supaya dia pun tak nampak dan juga orang lain pun tak nampak. Berdasarkan daripada hadis bahawasanya apa yang kamu keluarkan tersebut adalah satu perkara yang baik dalam keadaan tangan kiri kamu tak tahu apa yang kamu bagi. Bermaksud pada hari ini kita bukan nak tengok dulu berapa kita nak sedekah. Sampai itu diajar dalam hadis. Iaitu bila kamu bersedekah, pastikan tangan kiri kamu tidak memaklumi apa yang kamu sedekah. Bererti kita betul-betul ikhlas sampai tidak dinilai dengan diri kita. Maka diajar oleh ulama kita, ulama Silam ataupun ulama Melayu bahawa sekepitkan duit letak sebelah sini, maka kita pun tak nampak dan juga orang lain pun tak nampak, maka kita masuk duit contoh dalam tabung. Oh, selesai. Dah, ini diajar supaya kita tidak ada perasaan-perasaan tersebut. Cuma tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Taala, dalam konteks dakwah pada hari ini, kalau nak tunggu sampai tahap tersebut baru kita nak sedekah, sampai bila tak sedekah? Sebab itu meninggalkan satu perkara kerana bimbang riak, itulah dinamakan riak, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kita tinggal sedekah kerana kita kata kalau aku sedekah nanti orang kata aku pemurah, aku ni riak. Jadi itu juga riak. Kenapa kita meninggal? Kerana memukan daripada syaitan supaya kita tak buat amal. Maka sebab itu dalam Islam ianya perlukan kepada tamrinat, iaitu latihan. Sedekah je, jangan bimbang. Bab hati ni kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Taala cuci, untuk Allah Taala baiki dari masa ke semasa. Kalau tidak, sampai bila kita tidak mau sedekah? Sampai bila kita tidak mau membuat amal dan juga sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang kedua yang menyebabkan orang mukmin pada hari ini mereka boleh kekal untuk teguh pendirian bila berdepan dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka memahami dan juga menjerai bahawasanya mengenai sunnatullah dan juga kehidupan ataupun kehidupan manusia dan kehidupan alam. Bahawasanya nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, ianya sentiasa mempunyai kesulitan dan juga mempunyai cabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Allah Taala bekalkan kehidupan, Allah Taala bekalkan kenikmatan yang kita ada di atas muka bumi ini. Sebagai mukmin, mereka mengakui bahawasanya nikmat tersebut dia ada sunnatullah, ada peraturannya. Peraturan dia Allah Ta'ala bagi tak free. Allah Ta'ala bagi dalam keadaan kamu kena meletakkan ubudiyah dan juga perhambaan kepada aku. Berarti bagi dalam keadaan kamu letakkan suatu tindakan yang lain untuk berusaha mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sana bila nak ke arah perkara tersebut, pasti kamu akan berdepan dengan ujian dan juga kesulitan. Maka bila berdepan dengan perkara tersebut, maka mereka ini akan merasa tak ada apa-apa. Kerana ujian ini adalah merupakan satu tindakan yang Allah Ta'ala bekalkan supaya aku boleh telikan ataupun boleh balancekan balik dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Ini hasil daripada keimanan mereka terhadap sunnatullah, peraturan yang Allah Ta'ala bekalkan. Pada hari ini bagi nikmat, dalam masa yang sama Allah Ta'ala nak uji. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mulk, Allah Ta'ala kata bahawasanya Allah Ta'ala menciptakan kehidupan dan kematian ini adalah untuk uji kamu. Siapa di kalangan kamu adalah mereka yang terbaik pada amalannya. Di sini bererti kesenangan kita, kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan di atas muka bumi ini, bila kita diuji pula dengan suatu musibah, suatu kesulitan, orang mukmin dia boleh teguh pendirian. Kerana apa? Kerana dia faham bahawasanya memang patut, sebab Allah Ta'ala dah bagi nikmat. Dalam keadaan sama Allah Ta'ala juga nak uji bagaimana kamu menggunakan nikmat tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Balad ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia itu kami ciptakan hidup dalam perjuangan bersusah payah. Ini lumrah dan juga sunnah manusia. Hari ini kalau manusia, orang beriman duduk senang lenang tak diuji, maka cek balik. Adakah mereka betul-betul tidak diuji ataupun mereka ini dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan istidraj wal iyazbillah. Maka sebab itu sunnahnya sebagai seorang manusia, kata Allah Ta'ala, kamu ini akan diuji dalam keadaan susah payah dan juga sebagainya. Begitu juga dan sunnah ini juga diuji oleh para nabi dan juga rasul, yang kerap kali dan sering kali kita bacakan ayat tersebut di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibatum an tadkhulul jannah
Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Am hasibtum, adakah kamu menyangka mengira bahawasanya kamu akan masuk syurga? Hari ini bolehkah kita jamin bahawasanya kita boleh masuk syurga, sedangkan kita tidak diuji seperti mana umat terdahulu di kalangan para nabi dan juga rasul, yang mana mereka ini diuji dengan kesengsaraan, dengan kemudaratan, dengan kegoncangan dan sebagainya, sehingga kan rasul dan juga orang-orang beriman bersama dengan rasul ketika itu mengatakan, bilakah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang? Maka kata Allah Taala, ketahuilah, ingatlah bahawasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dan juga sangat hampir. Surah Al-Baqarah ayat 214. Maka di sini kita lihat bahawasanya sunnatullah, sunnah ini adalah merupakan sunnah yang dikenakan juga kepada para nabi dan juga rasul, yang mana kita juga dikenakan. Maka sebab itu tuan-tuan, bila berdepan dengan perkara ini, perlu kita ada perasaan bangga. Bangga bermaksud syukur, bukan bangga dalam keadaan riak dan ujub, tetapi bangga maksudnya kita rasa syukur Allah Ta'ala berikan ujian kepada kita. Sebab apa? Ujian ini juga Allah Ta'ala berikan kepada para nabi dan juga rasul. Bukan saya nak samakan pada hari ini kedudukan kita dengan nabi dan juga rasul. Bererti pada hari ini kita dapat mengecapi juga ujian-ujian dalam erti kata zaman kita pada hari ini, yang mana zaman nabi pun tak diuji macam ni, tapi diuji dengan perkara yang sesuai dengan zaman kita pada hari ini. Kita diuji hari ini tidak dicela. Kita tidak diuji dengan dicela, tidak diuji dengan dibaling najis seperti mana nabi dan juga rasul pada suatu ketika dahulu. Tapi pada hari ini kita diuji dengan kalah dengan perkara-perkara yang remeh. Argentina pagi tadi 6.40 baru habis. Kita nak tanya sembahyang subuh berapa pagi tadi? Contohnya 6.40 habis betul. Dan saya boleh tengok. Tapi bagaimana kita mengambil ruang bahawa takkan kita nak sembahyang 6.40 kalau kita mikir penalti nak habis pukul 6.40 baru kita nak sembahyang. Tak kenalah ketika itu. Malu kita dengan Allah Ta'ala hanya diuji dengan TV. Malu kita pada hari ini hanya diuji dengan perkara-perkara tersebut. Malu kita hari ini diuji untuk kita baca Quran berbanding kita baca WhatsApp dan juga Telegram ataupun kita Facebook. Malu tak malu? Malu. Zaman Nabi memang tak kena kerana bukan zaman dia. Tapi zaman hari ini kita tidak diuji dengan kesakitan, tidak diuji dengan kecederaan fizikal, tetapi kecederaan kita adalah kecederaan rohani. Kita gagal. Quran kita entah ke mana dalam bulan Ramadan, wirid kita entah ke mana, zikir kita entah ke mana. Hanya gagal dengan handset, hanya gagal dengan siaran televisyen. Ini muhasabah kepada diri saya dan juga semua, bahawasanya pada ini ujian kita sesuai dengan zaman kita, tapi tak sesuai ataupun tak kena pada zaman dahulu, kerana zaman tersebut tak ada benda-benda. Tapi kita malu, sebab zaman dulu kena serangan fizikal, kena serangan yang memang kena mental. Tapi hari ini cukup Allah Ta'ala bekalkan dengan serangan-serangan yang kita namakan, yang menyentuh rohani, yang kalau kita tidak ada bekalan rohani, maka kita boleh gagal. Maka sebab itu tuan-tuan muslim muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, renunglah kembali Ramadan yang sedang berlalu. Dalam bulan Ramadan adalah bulan yang paling banyak masa sebenarnya. Kita tak ada masa makan pagi, tak ada masa minum pagi, tak ada tengah hari dan sebagainya. Ambil ruang tersebut, waktu pagi tersebut, sekiranya waktu rehat yang masih ada, sekiranya tak ada sudah dianjak untuk balik awal pukul 4 dan sebagainya, ambil ruang untuk sembahyang solat sunat duha 2 rakaat. Apa masalah? Maka sebab itu pada hari ini boleh lihat ujian-ujian tersebut sesuai dengan zaman kita, dan amat malang pada hari ini sekiranya kita gagal untuk berdepan dengan ujian tersebut. Kita tidak membandingkan di antara ujian kita dengan ujian sahabat-sahabat kita di Gaza, yang hari ini dibedil dengan bom, ditembak dengan pelbagai perkara yang mana menyebabkan kecederaan fizikal, yang mana mereka menyebut dalam website dia bahawasanya hari ini subuh ataupun kami bersahur dengan makanan, tetapi kami buka dengan kesyahidan. Bermaksud pada hari ini dia boleh sahur, belum tentu dia boleh berbuka, kerana mungkin dia akan ditembak ataupun mereka ini terpaksa syahid di jalan Allah Ta'ala. Hebat. Tapi takkan kita nak nilai pada hari ini kita nak syahid sebegitu, sebab bukan sesuai dan bukan pada zaman kita atau bukan masa kita di sini. Tetapi kita nilai pada hari ini kita boleh gagal, kita boleh syahid dengan perkara-perkara yang biasa. Saya berpesan kepada diri saya bercakap supaya saya juga mendapat manfaat, dan saya sebarkan perkara ini kepada tuan-tuan supaya benda ini mendapat manfaat semua. Kerana hari ini kita boleh gagal dengan perkara-perkara yang nampak simple, tetapi itulah yang menjahanamkan dan juga menggagalkan kita sebagai umat Islam, khususnya di dalam bulan Ramadan. Insyaallah. Sekadar itu saja untuk pada tengah hari ini.
apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Teruskan doa dan juga munajat kita untuk sahabat-sahabat kita di Palestin, agar mereka ini dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di Palestin, bahkan di Syria, di Iraq, ada juga negara umat Islam yang lain. Dan kebiasaan yang memang berlaku setiap Ramadan, Gaza akan diserang. Dan pengalaman-pengalaman kita lihat dalam sejarah bermula daripada 2008, ianya bermula pada bulan Ramadan, seterusnya 2009, 2010 dan juga sampailah pada ini 2014. Gaza sering pada bulan Ramadan. Tetapi kehebatan umat Islam pada hari ini kita lihat bahawa Syahrul Ramadan adalah Syahrul Jihad. Syahrul Jihad yang mana memaparkan bagaimana peperangan Badar berlaku, bagaimana peperangan Islam berlaku dalam bulan Ramadan tidak pernah menjadikan umat Islam lemah, bahkan semakin kuat dan juga semakin kukuh berdepan dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lekang kita berdoa kepada mereka, kerana itu adalah bukan investment pelaburan yang kita ada daripada sini, melainkan sekiranya kita boleh buat pelaburan melalui wang ringgit ataupun melalui apa-apa material yang boleh diberikan oleh NGO yang mana ada hubungan rasmi dengan mereka dan sebagainya. Sekarang itu saja untuk pada tengah hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku lihat hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa li sa'iril muslimin wa muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu billahi min shururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum. Amin. Wasallit alaihim kalban min kilabika ya Qahhar ya Jabbar ya Muntaqim ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya munsihab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Amin Allah. Islam wal muslimin wa adil asyirk wal musyrikin wa dabbir a'da'aka a'da'ad-din wansurna alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanina al-mujahidin wal mustada'afin fi Gaza wa fi Palestin wa fi Iraq wa fi Shishan wa fi Syria wa fi Misr wa fi kulli makan wa kulli zaman min masyariqil ardi ila al-magharib. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة بالصلاة سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.